Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung pengajian hadis tingkatan 4, iaitu hadis yang ke-12. Tajuknya Uqubatu Qat'ir Rahimi. Hadis yang ke-12, akibat ataupun balasan memutuskan silaturahim, muka surat 93. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. Diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan. Okey, jadi sini la yadkhulul jannata, la yadkhulu, la tu la nafi, yadkhulu fi'il mudhari', al jannata biasanya di'arabkan sebagai maf'ulun fih lah. Pun begitu ada yang kata dia maf'ulun bih kepada dakhala. Tapi dakhala ni fi'il lazim, dia bukan fi'il muta'addi. So dia tak ada maf'ulun bih. So sebahagian ahli nahwu mengi'rabkan dia sebagai maf'ulun fih. Pun begitu, al-jannah dia nak jadi maf'ulun fi tak cukup syarat. Tak cukup syarat lah untuk jadi maf'ulun fi. Maka ada sebagian yang kata tak, al-jannata. Mansubnya al-jannata. Ta tu baca bagi atas. Bukan tu, bukan ti. Ta tu dibaca dengan ta kerana mansub ala naz'il khafid. Dinasabkan dia, dibaca dengan bagi atas tu kerana apa? Kerana buang huruf khafad. Kerana mansub ala naz'il khafid. Mansub dinasabkan kerana cabut huruf khafat. Huruf khafat apa dia? Huruf jar lah. Huruf jar apa dia? Fi. Maksudnya asal ayatnya la yadkhulu fil jannati. Tapi oleh kerana buang fi, maka dia akan jadi mansub kerana buang fi tadi. Okey, itu dari segi Arab lah. Tapi oleh kerana mana-mana perkataan dakhala, kalau kita tengok, lepas tu dia sebut tempat, memang tempat tu dibaca dengan mansub. Baca dengan mansub. Biasanya dia Arabkan begitu. Okey, qati'un fa'il dia lah. Fa'il kepada dakhala yadkhulu tu fi'il mudhari'. Sebab tu baca qati'un. Kerana dia fa'il. Tidak masuk syurga, tidak masuk akan ataupun ke dalam syurga oleh orang yang memutuskan. Qati'un isim fa'il daripada qata'a yaqta'u atau wazan fa'ala yaf'alu. Okey, jadinya orang yang memutuskan. Sampai situ saja. Putuskan apa tak disebut. Okey, muka surat 93. Seterusnya kita masuk muka surat 94. At-ta'rif bi rawil hadis. Pengenalan tentang perawi hadis. Siapakah Jubair bin Mut'im? Huwa Jubair bin Mut'im bani Adiyil Qurashiyyu. Adiyin al-Qurashiyyu. Qurashiyyu baca Qurashiyyu lah. Sebab Qurashiyyu tu bukan bin, bukan sifat bin tu ataupun bin tu nama Adi tu, Adi nama dia Qurashi, tak. Qurashi tu nak beritahu Jubair tu adalah orang Quraisy. Jubair adalah orang Quraisy. Jadi dia siapa perawi hadis? Jubair bin Mut'im bin Adi. Okey, Al-Qurashi, namanya panjang lagi lah, ini dah short form, dah diringkaskan. Jadi Al-Qurashiyyu, iaitu berbangsa Quraisy. Quraisy ya tu ya nisbah. Ya bukan nisbah, ya nasab lah. Nisbah lah dipanggil. Ya nak menisbahkan dia tu orang mana. Quraisy ke. Macam Syafi'i lah. Ya tu yang belakang tu ya nisbah. Okey. Sahabiyun. Quraisyiyu. Al-Quraisyiyu sahabiyun arifun. Dia adalah sahabat arifun bi ansabil Arab. Dan dia suatu orang yang sangat terkenal ataupun dia memang arif sangat tentang nasab-nasab orang Arab. Semua nasab orang Arab dia tahu. Orang ni keturunan dia, jalur keturunan dia mana. Orang ni jalur keturunan dia mana. Orang ni jalur keturunan dia mana. Dia tahu. Dia mahir, pakar bab tu. Wa tuwfiya sanata 58, dan beliau meninggal dunia. Tawaffa ni ta depan tu, ta bukannya ta menunjukkan perempuan. Ta depan tu menunjukkan wazan tafa'ala yatafa'alu. Tawaffa yatawaffa. So tuwfiya fi'il majhul, fi'il madhi majhul, dhamir huwa dalam tu lah, bukan dhamir hiya.
dhamir huwa dalam tuwfiya sebab dia tawaffa yatawaffa. Yatawaffa. Okey, maksudnya kalau dia nak perempuan jadi tatawaffa lah. Tatawaffa baru perempuan. Kalau tawaffa saja dia fi'il madhi. Nah, kalau tawaffa ma'ruf, dia meninggal, dia wafat. Dia mewafatkan. Kalau tawaffallahu, okey. Tapi kalau macam ni bentuk dia, kita akan baca tuwfiya. Kalau tawaffa dia ya tu tak ada titik. Wa tuwfiya, dan beliau meninggal dunia, beliau wafat atau diwafatkanlah. Diwafatkan pada tahun sanata thamanin. Sanata tu tak ada tanwin sebab dia mudhaf. Thamanin dia mudhaf. Lafaz yang selepas dia akan jadi mudhafun ilaih. Sanata thamanin wa khamsina, pada tahun 58 Hijrah. Okey, nanti biar data dia panjang lebar lagi, boleh tengoklah, boleh google dia siapa beliau. Kemudian seterusnya al-ma'anil mufradat. Ma'anil mufradat. Qati', apa maksud qati'? Ay qati'un lirrahimi. Memutuskan. Orang qati' kita tak kata tadi orang yang memutuskan silaturrahim. Jadi bila sebut memutuskan silaturrahim, memutuskan, dia memutuskan apa? Umum. Maka sini maksud putuskan di sini adalah qati'un lirrahimi. Rahim, baca rahimun. Bukan rahmun ataupun rihmun ke apa, tak. Rahimun. Qati'un lirrahimi, orang yang memutuskan silaturrahim. Okay, qati' pemutus, orang yang memutuskan. Ini isim fa'il kan. So kalau isim fa'il ni kita terjemah orang yang menutup, orang yang memutuskan. Kalau jalisun, orang yang duduk. Cara terjemah isim fa'il. Wa huwa alladhi yaqta'uhum bil hajri wal mu'adati. Al hajri, bil hajri wal mu'adati wa yamna'uhumul ma'rufu wal ma'unatu. Okey. Dan dia siapa qati' lirrahim? Siapa orang qati' rahim? Orang yang memutuskan silaturahim tu orang yang macam mana? Dia adalah orang yang memutuskan mereka, yang memutuskan silaturahim. Macam mana memutuskan silaturahim tu? Bil hajri, dengan tak bercakap. Al hajri tu maksudnya dia tidak bercakap, meninggalkan bercakap. Tarkul kalam. Al hajri maksud tarkul kalam. Wal mu'adati, dan mu'adat ni maksudnya bermusuhan dengan orang tu. Jadi orang yang macam ni maka kita panggil dia qati' ar-rahim. Qati'ul lirrahim, dia memutuskan silaturahim, tak nak bercakap dengan orang tu. Pulau orang tu dan sebagainya. Wa yamna'uhumul ma'ruf wal ma'unah, dan menghalang akan mereka oleh buat baik. Al-ma'rufu fa'il pada yamna'uhum. Maksud baca al-ma'rufu wal ma'unatu, dan menghalang akan mereka oleh buat baik, dan bantuan, tolong, ma'unah tolong, bantuan, membantu, menolong, buat baik, semua tu akan menghalang mereka daripada buat. Menghalang mereka siapa? Mereka tu adalah qati'ur rahimin. Okey, poin yang berikutnya al-mabahithul arabiyyah. La yadkhulul jannata qati'un. Okey, perbincangan hadis dia pendek je. La yadkhulul jannata qati'un. Hadfu maf'uli qati'un yadullu ala umumihi. Hadfu mudhaf, maf'uli mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf. So hadfu tak ada tanwin, fu tu tak ada tanwin, maf'uli pun tak ada tanwin. Sebab apa? Sebab dia mudhaf juga, dia mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf. Qati'un mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Jadi qati'un dipanggil i'rab hikai. Sepatutnya qati'in baca sebab dia mudhaf ilaih kepada maf'uli. Tapi oleh kerana kita hikayatkan semula, kita cerita semula tentang lafaz hadis, yang mana lafaz hadis qati' itu dibaca dengan qati'un, maka i'rab dia dipanggil muqaddarah. Qati'un i'rab muqaddarah. Qati'un mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun fi akhirih. Lepas tu kemudian sebab dia apa? Dia dengan i'rab dengan kasrah muqaddarah fi akhirih. Sebab apa? Litta'adzur ataupun li'a'rabil hikai, kerana i'rab hikayah. Jadi hadfu maf'uli qati'un yadullu ala umumihi. Itu sikitlah berkenaan dengan nahwu. Jadinya hazaf maf'ul qati' menunjukkan di atas umumnya. Okey, qati' yang memutuskan. Putuskan apa? Tak sebut. Putus apa? La yadkhulul jannah,
la yadkhulul jannata qati'un. Tak masuk syurga orang yang memutuskan. Putus apa? Tak sebut. Oleh kerana tak disebutkan maf'ulun bih dia. Sebab bila sebut qata'a putus. Putus apa? Maf'ulun bih tu. Apa? Benda yang kena putus. Nak tahu maf'ul tu benda kena. Saya pukul Muhammad. Siapa Muhammad tu kena pukul. Kena. Saya makan nasi. Siapa yang kena makan nasi tu? Jadi yang kena ni maf'ulun bih. Bahasa Melayu yang mudah untuk kita faham, maf'ulun bih ni lah benda yang kena. Jadi putus ni benda yang kena putus tu. Tak sebut rahim ke, tali ke, apa ke yang putus tu, tak sebut. Jadi bila tak sebut, kaedah dalam bahasa Arab, bila tak sebut maf'ulun bih, maka yadullu ala umumihi, dia akan menunjukkan umum, benda tu umum. Maksudnya putuskan apa sahaja. Rahim ke, rahim tu maksud tali silaturahim ke, apa ke, tak kira, semua masuk. Macam Quran lah, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikanlah apa sahaja yang diturunkan kepada kamu. Sampai kepada siapa? Balligh kepada siapa? Balik kepada orang ke, pada binatang ke, pada orang Arab ke, pada orang Melayu ke, pada orang duduk di pulau mana ke, tak disebut. Kepada siapa tu, siapa yang kena sampai tu tak sebut. Maka dia menunjukkan bahawasanya umum. Sampai pada siapa? Semualah, semua. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah bayi yang terakhir dilahirkan, semuanya menjadi tanggungjawab Nabi SAW untuk sampaikan Islam kepada mereka sehingga bayi yang akhir sekali yang dilahirkan. Tak kira lah orang tu duduk di mana sekalipun, Malaysia ke, Indonesia ke, benua Eropah ke, ataupun Brazil ke, mana ke, semua menjadi tanggungjawab Rasulullah untuk sampaikan. Sebab apa? Sebab dalam ayat tersebut, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, sampaikanlah, tak tahu siapa sampai kepada siapa tak sebut. Jadi begitu juga, dia itu memang kaedah dalam bahasa Arab. Kalau hadis atau yang Quran yang mana tak disebut maf'ulun bih, maka dia menunjukkan bahawasanya benda tu umum, kena pada semua. Ai man qata'a jami'a ma amara Allah bihi an yusala. Iaitu apa dia? Sesiapa yang memutuskan semua tu umumlah, semua apa yang Allah SWT perintahkan supaya disambungkan. Allah SWT perintah apa-apa saja, Allah SWT suruh perintah supaya sambung, maka kalau dia putuskan, maka dia termasuk dalam hadis ni. Tidak masuk syurga. Bukan kecil-kecil. Putuskan silaturahim ni, dia punya iqab dia sangat-sangat dahsyat. Iaitu tak masuk syurga. Okey, lakin jaa fi hadithin akhar, akan tetapi datang hadis dalam hadis yang lain. Qati'u rahimin tu fa'il kepada ja'a. Qati'ur rahimin fa'il kepada ja'a. Okey, akan tapi datang dalam hadis yang lain. Hadithin akhara baca. Akhara, jangan baca akhir. Akhir tu akhir. Hadis yang akhir, bukan. Hadis yang lain. Akhir, akhar, hadis yang lain. Hadis yang lain. Akhara baca hadithin akhara. Akhar tu sifat kepada hadis. Okey, tapi oleh kerana akhar ni dia termasuk dalam isim yang mamnu' min as-sarf, isim yang mamnu' min as-sarf, iaitu isim yang tak boleh terima tanwin. Dia adalah sebab dia. Kenapa dia kena ada dua sebab kan? Untuk menyebabkan satu isim tu dia mamnu' min as-sarf, tak boleh terima tanwin. Sarf tu maksud tanwin. Mamnu' min at-tanwin. Jadi oleh kerana dia mamnu' min as-sarf, maka bila dalam keadaan majrur, maka majrur dia dengan fathah. Majrur dia dengan fathah. Jadi sebab tu kita baca fi hadithin akhara. Akhara tu sebab apa? Khara, ra tu adakah dia masuk tak? Dia majrur, tapi majrur dia dengan fathah. Kenapa majrur dengan fathah? Majrur dia dengan fathah kerana dia isim yang mamnu' min as-sarf. Walaupun dia sebenarnya sifat kepada hadis. Akhar tu sifat kepada hadis. Hadis yang lain kita jemaah. Hadis yang lain. Okey, akan tetapi tu sikit berkenaan dengan nahwu. Akan tetapi datang dalam hadis yang lain qati'ur rahimin. Ada perkataan rahim. So bila ada perkataan rahim, so dia makna dia spesifik lah, dia bukan umum. Okey, jadi yang putuskan apa? Putuskan tali silaturahim. Bukan putuskan benda lain. Fayuhmalu ala qati'ir rahimi khassatan, maka ditanggung ke atas
orang yang memutuskan rahim secara khusus. Hadis lain, riwayat lain yang sebut rahim, maka dia merujuk kepada memutuskan tali silaturahim semata-mata khas. Benda lain tak. Bukan benda lain. Okey, ditanggung. Perkataan ditanggung, yuhmalu. Yuhmalu ni kita akan biasa dengar bila kita belajar hadis. Maksud tanggung ni apa? Okey. Contohnya kita ada dua hadis. Satu hadis cerita tentang satu benda tu boleh buat. Kemudian tiba-tiba ada lagi satu hadis kata benda tu tak boleh buat. Hadis ni kata boleh, hadis ni kata tak boleh. Maka macam ni cara penyelesaian? Takkanlah kita nak kata kalam Rasulullah, sabdaan Rasulullah tu ada ta'arud, ada percanggahan. Kalau orang politik tak apalah bercanggah. Hari ni sebut lain, lusa sebut benda lain. Esok sebut lain, akan datang sebut benda lain. Itu orang politik. Ni Rasulullah tak mungkin ada percanggahan di antara Al-Quran, antara ayat Quran tu sendiri. Ayat Quran dengan ayat Quran tak boleh ada percanggahan, tak boleh ada ta'arud. Antara ayat Quran dengan hadis pun tak boleh ada ta'arud. Antara hadis dengan hadis pun tak boleh ta'arud. Mustahil Rasulullah yang mana boleh cakap melalui wahyu daripada Allah SWT, dalam kalamnya ada ta'arud. Sekali kata boleh, sekali kata tak boleh. Maka andai kata ada berlaku dalam hadis ataupun dalam ayat Quran yang bercanggah macam ni, ada ta'arud macam ni, maka ulama fuqaha, syurrahul hadis, mereka akan kata macam mana? Hadis ni kita tanggung makna ni. Hadis ni kita tanggung makna ni. Itu maksud tanggung. Tanggung maksudnya hadis ni merujuk kepada makna ni. Hadis ni merujuk kepada ni. Bila kita merujuk, hadis ni kata tak boleh. Tak boleh tu dalam situasi macam ni. Hadis ni kata boleh. Boleh tu maksud dalam situasi macam ni. So dia tidak akan adalah percanggahan. So kita bezakan di antara situasi. Situasi menyebabkan so lafaz yang digunakan, hadis ni kita tanggung ni, hadis ni kita tanggung makna ni. So lafaz yang digunakan yuhmal, fayuhmalu, ditanggung. Okey, jadi so jangan pelik lah perkataan ditanggung ni. Tanggung apa? Bukan nak tanggung beban ke apa? Tak, bukan maksud tanggung beban. Tanggung tu maksudnya merujuk, memberi maksud apa? Okey, maka ditanggung dia akan qati'ur rahim ini di atas qati' ar-rahim sahaja, tidak pada yang lain. Okey, habis cerita tu. Kemudian poin yang kedua dalam mabahithul arabiyah ni, al-jannata. Al-jannata maksud darun na'im. Al-jannah bukan kebun. Jannah ni kebun. Darun na'im, negeri yang penuh dengan nikmat, fil akhirati, di akhirat. A'addaha Allahu lit-ta'i'ina min ibadihi, Allah menyediakannya. A'addaha, kalau jenis macam ni, a'adda ni fi'al madhi. Mungkin kita keliru nak baca apa, a'idu ke apa. Jangan baca a'idu. A'idu tu saya berjanji akan dia. Tak kena pula mana. Nak tahu baca macam mana baris je, kena tengok nak cerita apa. Sekarang ni nak cerita Allah sediakan syurga tu. Jadi kalau sediakan dalam bahasa Arab, a'adda yu'iddu. A'adda yu'iddu. Okey, bila a'adda dia fi'il madhi, kemudian selepas dia ada ha dhamir. Jadi bila ada ha dhamir yang macam ni, yang duduk selepas fi'il madhi, yang duduk lepas fi'il madhi, fi'il mudhari', ha, hu, ka, ki, kuma, kum, jenis macam tu, confirm dhamir tu akan jadi maf'ulun bih kepada fi'il madhi tu. Dia tak akan jadi fa'il, tak boleh sebab dia dhamir mansub. So perkataan yang selepasnya itulah, ataupun dhamir yang duduk dalam tu, ataupun perkataan lafaz yang datang selepasnya lah yang jadi fa'il kepada a'adda. So sini apa dia? Lafzul jalalah itulah fa'il kepada a'adda. A'addahallahu, sebab tu baca hu. Al-jannata tu apa dia? Syurga na'im di akhirat. Allah menyediakannya. Sebab tu kita terjemah Allah tu depan. Sebab apa? Kita letak Allah, lafzul jalalah tu depan. Sebab fa'il, nak mudah faham dalam bahasa Melayu, kita letak depan pada fa'il. Allah sediakannya. Allah sediakannya nya apa? Nya syurga tu lah. Lit-ta'i'ina, untuk orang-orang yang taat daripada kalangan hamba-hambanya. Okey, seterusnya masuk perbincangan asy-syarhu wal bayan wa fihi ma yali at-tahdhiru min qati'atir rahimi wa adami wasliha wa kaifa yuhramu min dukhulil jannati. Amaran daripada memutuskan tali silaturahim dan tidak menghubungkannya, wa adami wasliha, wa kaifa, dan bagaimana diharamkan daripada masuk syurga. Macam mana diharamkan masuk syurga tu, kenapa? Al-maqsudu, yang kedua, al-maqsudu birrahimi wa bima yatahaqqaqu wasluha,
au qati'atuha. Maksud rahim tu apa dia? Dan dengan apakah yang dapat dipastikan, yatahaqqaqu, dapat dipastikan menghubungkannya ataupun memutuskannya. Jadi yatahaqqaqu ni terjemah apa? Terjemah dan apakah yang kita nak pastikan orang tu menghubungkan silaturahim atau memutuskannya tu dengan apa? Macam tu. Pastikanlah yatahaqqaqu. Ma yurshidu ilaihi al-hadith. Poin yang ketiga. Okey, seterusnya kita masuk tadi muka surat 94. Kita masuk muka surat yang ke-95. Okey, poin yang pertama tadi kita bincang balik. Poin yang pertama, at-tahdhir min qati'atir rahim. Amaran, larangan ataupun amaranlah daripada memutuskan silaturahim dan wa'adami wasliha, dan tidak menghubungkannya. Wa kaifa yuhram min dukhulil jannati, dan bagaimana diharamkan daripada masuk ke dalam syurga. Hadzal hadithu fihi wa'idun syadidun. Pada hadis ini terdapat wa'id syadid. Kita dah sebut sebelum ni, hadis yang ke-10 kita dah sebut perkataan wa'id. Satu wa'dun tak ada ya, wa'idun ada ya. Wa'dun janji baik, wa'idun janji buruk. Jadi dalam hadis ni ada janji yang buruk, janji buruk yang sangat dahsyat. Wa zajrun wa'idun syadidun. Wa'idun syadidun. Wa'idun tu mubtada' muakhar, fihi tu khabar muqaddam. Syibih jumlah fihi khabar muqaddam, wa'idun mubtada' muakhar. Jumlah mubtada' muakhar dan syibih jumlah fihi tu akan jadi khabar kepada hadzal hadis. Akan jadi khabar pada hadzal hadis. So baca dia fihi wa'idun, fihi wa'idun syadidun. Syadidun sifatlah kepada wa'id. Wa zajrun wa takhwifun, ada zajar. Zajar ni apa? Zajar. Tengok kamus. Wa takhwifun, dan menakutkan. Liman yaqta'u rahimahu. Menakutkan bagi siapa? Bagi orang yang memutuskan silaturahim. Wa yuhmalu ma'nal hadith ala wajhaini. Okey. Kita kena faham hadis ni sebut apa? Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga, bukan kecil-kecil tak masuk syurga. Sebagaimana kita tahu dalam usul kita, satu orang yang dia selagi mana dia tak syirikkan Allah, dia buat dosa macam-macam. Dalam usul kita, dalam agama kita, dalam akidah kita, kita akan kata orang tu pasti akan masuk syurga. Pasti akan masuk syurga. Sekalipun dia dah kena bakar ke, rentung macam mana sekalipun, tapi satu hari pasti dia akan dikeluarkan, dia akan dicongkel keluar dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga selepas diazab lah. Tapi maksudnya dia akan masuk syurga. Maksudnya sekalipun dia buat zina sekalipun, dia mencuri, dia buat dosa besar lah, al-kabair, dia buat mubiqat, dia buat perkara-perkara yang membinasakan diri dia, dia tetap akan masuk syurga satu hari nanti. Tiba-tiba hadis ni beritahu apa? Orang yang putuskan silaturahim, tak dinafikan, putuskan silaturahim memanglah termasuk dalam dosa besar. Dan Quran pun banyak sebut tentang dosa besar, dosa memutuskan tali silaturahim. Ada ancaman azab yang dahsyat lah yang Allah SWT sebutkan dalam hadis dan juga dalam Quran. Pun begitu takkanlah sampai tak masuk syurga. So tu iskal yang timbul. Iskal, dia panggil iskal. Poin yang pertama ni lebih kepada nak beritahu iskal. Iskal yang ada dalam hadis ni, permasalahan yang ada dalam hadis ni, seolah-olah hadis ni bertentangan dengan usul akidah kita. Iaitu usul akidah kita, orang yang buat dosa ni pasti selagi mana dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak buat benda syirik, maka pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada satu hari nanti. Tapi hadis ni seolah-olah bercanggah dengan usul itu. Jadi apa kita nak jawab? Maka hadis ini ditanggung. Nampak? Wa yuhmalu ma'nal hadith ala wajhaini, dan ditanggung makna hadis ini supaya dia tidak ada iskal, tidak ada timbul permasalahan. Ditanggung hadis ini di atas dua wajah. Kita kata dua hadis ni akan ada dua maksud. Yang pertama apa dia? Supaya dia tak bercanggah lah. Tidak ada ta'arud. Yang pertama, yuhmalu alal mustahilli liqat'ir rahimi bila sababin. Ditanggung makna hadis ni ke atas orang yang menghalalkan memutuskan silaturahim tanpa sebab. Macam orang tak semayang lah. Kalau hadis ancaman bagi orang yang tak semayang. Kadang-kadang ada hadis yang sebut apa, tak masuk syurga sebagainya. Jadi hadis-hadis yang macam tu, yang
seolah-olah bercanggah dengan usul kita, usul kita, usul mazhab akidah kita, pasti dia akan masuk syurga. Cuma dia kena azab dan sebagainya, maksud dia akan masuk syurga. Maka kita akan tanggung makna hadis tu kepada apa? Kepada orang yang menganggap sembahyang tu tak wajib. Jadi orang yang macam ni, orang yang menganggap sembahyang tak wajib, memang boleh jadi kufur lah. Kalau orang tu malas sebagainya, tak jadi kufur. Jadi macam tu kita tanggung makna. Macam ni sama juga dengan yang ni. Orang yang menghalalkan, memutuskan silaturahim. Al-mustahili maksud orang yang menghalalkan, membolehkan, mengatakan boleh. Qat'ir rahim ni boleh tanpa sebab. Tanpa apa-apa sebab boleh putuskan silaturahim. Jadi orang yang berpendapat macam ni, pegangan dia ataupun akidah dia macam tu, maka kita kata hadis ni untuk dia. Hadis ni untuk dia. Memang tak masuk syurga dah. Sebab dia menghalalkan benda yang tak boleh. Wala syubhati, dengan tanpa sebab dan tanpa apa-apa syubhah. Ma'a ilmihi bitahrimiha. Sedangkan, ma'a tu terjemah sedangkan. Sedangkan dia tahu, ilmihi tu dia tahu. Sedangkan dia tahu pengharamannya. Nya apa? Nya putuskan silaturahim tu lah. Dia tahu benda tu haram tapi dia rasa benda tu boleh. Boleh buat tanpa sebab lah, syaratnya tanpa sebab. Kalau ada sebab, dengan sebab dia kawan, dia kawan dengan ahli keluarga dia tu, maka kawan ahli keluarga tu memang selalu negatif, toksik lah orang panggil. Dia satu orang yang toksik, sentiasa negatif, apa je dia buat semua negatif, tak ada pun bagi semangat positif dan sebagainya. Maka dia buat keputusan untuk dia tak nak bercakap dengan kawan, dengan saudara dia tu dan sebagainya. Itu lain cerita. Ni cerita tanpa apa-apa sebab. Okey, itu yang pertama, kita tanggung hadis ni untuk al-mustahili liqat'ir rahimi bila sababin ma'a ilmihi bitahrimiha. Yang pertama. Yang kedua kita tanggung apa? Annahu la yadkhulul jannata fil waqti alladhi yadkhuluha alwasilu rahimahu. Kita kata hadis ni tak masuk syurga, maksud tak masuk syurga apa? Tak masuk syurga pada waktu orang yang memasuki dia akan syurga tu oleh orang yang menghubungkan silaturahim. Alwasil rahimahu. Al-wasilu rahimahu. Rahimah tu maf'ul kepada al-wasil. Wasil tu isim fa'il, tapi dia beramal dengan amalan fa'il panggil. So rahim kan biasa maf'ulun bih ni kepada fa'il, tapi boleh je maf'ulun bih dia jadi maf'ulun bih tapi kepada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Boleh je. Okey, tu i'rab lah sikit berkenaan dengan nahwu. Okey, jadi terjemahan dia macam mana? Bahawasanya tidak masuk syurga, annahu la yadkhulu, tidak masuk syurga. Macam mana? Fil waqti, pada waktu orang yang memasuki akan syurga oleh orang yang menghubungkan silaturahim. Contoh maksud dia macam ni. Maksudnya okey, contoh pukul 8 semua orang yang hubungkan silaturahim, orang yang tak putuskan silaturahim pukul 8 pagi dia semua pakat masuk syurga. Contohlah ni. So waktu pukul 8 pagi ni orang yang putuskan silaturahim dia tak boleh masuk pukul 8 pagi ni. Dia masuk apa? Lambatlah sikit. Jadi maksud la yadkhulul jannata qati'un tadi, tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Maksudnya adakah dia tak akan masuk terus syurga? Bukan maksud macam tu. Sebab dia akan bertentangan dengan usul akidah kita. Kita tak boleh kata orang yang putuskan silaturahim terus tak masuk syurga. Tak. Maksudnya dia tak masuk syurga sama macam orang lain. Maksudnya dia masuk syurga lambat. Dia masuk syurga lambat. Dia tak masuk syurga maksud bukan sama sekali tak akan masuk. Tak. Dia akan masuk tapi masuk lambat. Jadi la yadkhulul jannah, sama ada kita kata makna yang pertama, kita tanggung makna yang pertama, iaitu orang yang menganggap silaturahim tu, putuskan silaturahim tu boleh, ataupun boleh jadi makna yang kedua, iaitu la yadkhulul jannah, dia tak masuk syurga awal lah. Sama juga dengan hadis lain. Contohnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pada siapa yang akhir kalam dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk syurga. Kalau gitu pasti orang yang buat dosa banyak sekali pun, dia macam-macam dosa dia buat, tapi akhir kalam dia dapat ucap la ilaha illallah, masuk syurga, dia akan masuk syurga, tak masuk neraka lah. Tak boleh kata macam tu. Dia kemungkinan orang yang banyak dosa mungkin dia akan masuk juga dalam neraka untuk seketika. Tapi dia pasti akan masuk syurga. Bila dia masuk tu tak tahu. Bila dia masuk tu mungkin lepas dah kena azab dan sebagainya. So kena faham hadis tu. Kita nak tanggung makna, kita nak kata makna dia merujuk kepada apa. Okey. So poin yang pertama ni dalam syarah dan bayan ni, yang pertama ni kita menjawab iskal, menjawab persoalan yang timbul dalam hadis ni, seolah-olah kita mengatakan hadis ni bahawasanya orang yang putuskan silaturahim dia tak akan masuk syurga, sedangkan usul
dalam mazhab akidah kita, orang yang selagi mana beriman maka dia pasti akan masuk syurga. Mungkin lewat sikit, mungkin lewat sikit sebab dia kena azab dan sebagainya. Maka kita jawab hadis ini maksud dia macam ni, sama ada yang maksud yang pertama ataupun maksud yang kedua. So tak adalah timbul ta'arud tadi, ya. Iskal tadi tak adalah timbul, okey. Habis yang pertama. Yang kedua, al-maqsudu bir-rahimi wa bima yatahaqqaqu wasluha aw qati'atuha. Maksud rahim dah apa? Rahim. Silaturahim tu rahim. Rahim tu siapa? Siapakah yang kita kata dia tu rahim? Adakah kawan-kawan kita pun rahim? Kita tak tegur kawan kita pun kita termasuk dalam silaturahim? Wa bima yatahaqqaqu. Dan dengan sebab apakah yang boleh kita nak pastikan orang tu hubungkan silaturahim atau putuskan? Macam mana bentuk? Yatahaqqaqu tu maksudnya macam mana bentuk, rupa bentuk perbuatan amalan kita yang menyebabkan kita kata orang tu menghubungkan silaturahim atau memutuskan silaturahim. Okey. Waradal hathu. Warada datang. Warada tu datang. Waradal hathu, galakan. Al-hathu, galakan. Ala silatir rahimi fi ayatin wa ahaditha kathiratin. Dalam galakan menghubungkan silaturahim dalam ayat Al-Quran. Ayat ni maksud ayat Al-Quran. Wa ahaditha kathiratin. Ahadith atau kepada ayatin lah. Seperti ahadith ni dia jamak muntahal jumu'. Jadi oleh kerana dia mamnu' minas jamak muntahal jumu', maka dia mamnu' minas sarf. Dia tak boleh ada tanwin. Bila tak boleh ada tanwin, isim yang tak boleh ada tanwin bila dalam keadaan majrur, ahadith tu majrur tu sebab dia ataf pada ayatin. Tapi oleh kerana dia yang mamnu' minas sarf, maka dia majrur dia dengan fathah. Tengok majrur dia dengan fathah. Wa ahaditha. Lepas tu tak ada tanwin, mana ada tanwin? Ahaditha. Kathiratin, oleh kerana kathirah macam biasa, dia fi'il biasa, dia bukan mamnu' minas sarf. So kathirah tu sifat kepada hadis. So dia majrur dengan apa? Kasrah lah macam biasa. Haditha majrur juga sebab dia ataf kepada ayatin, tapi majrur dengan apa? Dengan fathah. So majrur tu satu bentuk keadaan yang mana tanda dia apa? Tanda dia boleh jadi baris bawah, boleh jadi baris atas, boleh jadi ya. Okey, wa ahaditha kathiratin. Jadi galakan supaya kita menghubungkan silaturahim memang disebutkan dalam Quran dalam hadis yang banyak. Wa ikhtalafal ulama'u fi ta'rifir rahimi allati tajibu silatuha. Okey, ikhtilaflah ulama pada ta'rif ar-rahim. Rahim tu apa maksudnya? Allati tajibu silatuha, yang wajib menghubungkannya. Apa dia? Faqila, ada pendapat yang mengatakan hiya allati yahrumun nikahu bainahuma. Rahim tu siapa? Tali silaturahim, keluarga kita ke, kaum kerabat kita ke, apa ke? Tu perbincangan dia kat situ. Pendapat yang pertama mengatakan hiya allati, dia adalah yang haram nikah di antara keduanya. Kalau kita haram kahwin dengan dia, maka dia itu adalah rahim kita, tali silaturahim kita. Haram nikah di antara keduanya bihaitsu sekira-kira kalau kana ahaduhuma dzakaran, kalaulah salah seorang daripada mereka berdua lelaki, haruma 'alal akhar, haramlah ke atas yang lain, haramlah kahwin, haruman nikah 'alal akhar. Okey, jadi kalau kita dengan orang tu, dengan mak saudara kita ke, ataupun orang tu perempuan dengan pak saudara dia ke, dia boleh kahwin tak? Tak boleh. Maka kalau tak boleh kahwin, maka dia tu adalah rahim kita. Maka kita tak boleh putuskan silaturahim pada orang yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia kaum kerabat kita. Jadi ar-rahim merujuk kepada siapa? Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, waqila huwa man kana muttasilan bi mirathin. Ada pendapat yang mengatakan bahawasanya orang yang mana dia berhubung kait dengan mirath. Dia dapat harta pusaka. Kalau anak tu memang confirm lah rahim. Kita tak boleh kahwin dengan anak kita, tak boleh kahwin dengan ayah tu, memang silaturahim kita lah, kaum kerabat kita. Pun begitu ada kata yang muttasilan bi mirath, yang berhubung dengan, yang bersambung dengan mirath, yang dapat harta waris. Selagi mana dia dapat harta waris, maka selagi itulah dia tu dipanggil ar-rahim. Maka tak boleh kita putuskan silaturahim dengan dia. Ada pendapat yang mengatakan maka bainahu wa bainal akhar qarabatun sawa'un kana yarithuhu aula. Aula situ aula, bukan awalan. Sepatutnya kena space sikit. Ada space sikit, tekan space baru la. Kalau tidak orang ingat awalan. Pendapat lain yang ketiga mengatakan bahawasanya maka orang yang mana di antaranya dan di antara orang yang lain ada qarabah, ada kerabat dekat, hubungan dekat, sawa'un kana yarithu, sama ada dia mewarisinya ataupun tak. Yang penting dia dekat hubungan dia. Mungkin anak angkat termasuk juga pendapat yang ketiga ni. Sebab apa? Sebab dia
ada kaum kerabat. Mungkinlah kalau katakan ada kaum kerabat lah. Contoh dia susuan dan sebagainya. Susuan. So, susuan, anak susuan. Adakah dia termasuk dalam hadis ni? Maksudnya, kalau siapa putuskan hubungan dengan anak susuan, maka dia tak masuk syurga. Tak masuk syurga dengan makna yang atas tadilah yang kita bincang tu. Adakah termasuk ataupun tak anak susuan? Jadi, siapakah yang dimaksudkan silaturahim? Jadi, maksud kalau kawan tak masuklah. Kalau kawan, orang tu putuskan silaturahim dengan kawan dia. Dengan tanpa sebab ke tak kira lah. So, azab dia putuskan silaturahim dengan kawan tak sama dengan putuskan silaturahim dengan keluarga. Putuskan silaturahim dengan keluarga ni memang dia punya ancaman dia, zajar dia besar. Sangat-sangat besar. Okey. Habis cerita tentang maksud Ar-Rahim tu sendiri. Ar-Rahim tu maksud apa? Merujuk kepada siapa? Adakah kaum kerabat kita saja ke? Ataupun susuan-susuan pun masuk ke? Ataupun kawan-kawan masuk ke? Okey, yang atas tu cerita tiga pendapat. Okey, seterusnya yang bawah ni, wa tahsulu silaturrahimi bitarahum, dan terhasillah oleh silaturrahim. Silatu fa'il kepada tahsulu. Wa tahsulu silaturrahimi bitarahumi wattawaddi wattanasuhi waladli walinsafi walinfaqi 'ala alqaribi wa tafaqqudi halihi. Yang ni bawah ni cerita tahaqqu tu, wa bima yatahaqqaqu. Yang al-maqsud birrahim yang atas tadi, dua perenggan tadi. Wa bima yatahaqqaqu wasluha tu yang bawah ni, wa tahsulu silaturrahim ni. Okey, maksudnya macam mana seorang tu nak kata dia tu menghubungkan silaturrahim, dan terhasillah silaturrahim dengan cara macam mana? At-tarahum, saling berkasih sayang. Kalau orang tu satu orang dia berkasih sayang dengan pak saudara dia, maka dia tu sebenarnya telah menghubungkan silaturahim. Wat-tawaddi, tawaddi kasih sayang juga. At-tanasuh, saling nasihat menasihati. Maksudnya bila orang tadi menasihati pak saudara dia, anak dia dan sebagainya, maka dia tu masih lagi kita kata dia tu menghubungkan silaturahim. Wal adli, bu'adil, al-insaf, insaf bu'adil juga lah. Wal infaqi 'ala al-qaribi, nafkah, bagi nafkah ke atas kaum kerabat. Maka dia pun termasuk dalam menghubungkan silaturahim, bukan memutuskan silaturahim. Wa tafaqqudi halihi, dan mencari-cari ataupun selidik keadaan dia. Dia kat mana, tengok dalam Facebook. Pak saudara saya ni lama lah tak jumpa, tengok sikit kat dia macam mana ni, kat duduk mana sekarang ni, kerja lagi ke tak, ke dah pencen ke apa. Jadi maka perbuatan kita tafaqqud halihi, kita cari maklumat dia duduk kat mana. Maka sebenarnya walaupun kita tak bercakap dengan dia lama dan sebagainya, tapi kita ambil tahu tentang info dia, sihat ke tak sihat, maka itu juga termasuk dalam kita termasuk dalam silaturahim. Kita telah pun menghubungkan silaturahim dengan pak saudara kita tadi, walaupun kita tak jumpa, walaupun kita tak ada tarahum, walaupun kita tak ada al-ad, walaupun kita tak ada infak dan sebagainya. Sebab itulah kalau balik kampung dan sebagainya, kita bagi duit raya kepada anak saudara dan sebagainya. Itu sebenarnya tu salah satu tanda, bagi duit raya pada anak saudara itu salah satu tanda, ataupun dipanggil tahaqquq waslur rahim. Kita nak pastikan kita ni buat silaturahim tu macam mana. Kita bagi duit raya, kita infak, kita tolong, kita jenguk dia. Kalau kita pergi satu tempat, kita tahu dia tu belajar di tempat tu, kita pun jenguk, bawa biskut sikit. Maka itu sebenarnya kita telah hubungkan silaturahim. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW tak sebut bentuk, cara, jenis macam mana kita nak hubungkan silaturahim. Nabi SAW tak sebut. Sebab apa? Sebab benda tu mengikut uruf. Kalau uruf kata benda tu benda yang dia buat tu uruf kata dia sebenarnya telah buat silaturahim, maka itulah yang diterima pakai. Maksudnya perbuatan dia tu sebenarnya dah cukup untuk mengatakan dia menghubungkan silaturahim. Kalau benda yang dia buat tu uruf mengatakan bahawasanya dia telah putuskan tali silaturahim, maka kita kena guna pakai uruf tu. Maksudnya kalau dia buat benda tu, maka sebenarnya dia telah putuskan silaturahim. Macam tu. Jadi Rasulullah tak sebut jenis bentuk silaturahim, hubungkan silaturahim tu macam mana. Maka ulama' lah yang terangkan. Buat macam ni sebenarnya dia, kalau siapa buat macam ni, maka dia telah hubungkan silaturahim. Wabil jumlati, dan kesimpulannya, wabil jumlah kesimpulannya, iradatul khairi lahu, menghendaki kebaikan untuknya. Nak baik, nak bagi dia baik, nak
menghendaki kebaikan kepadanya, kepada orang tu, kaum kerabat kita tu, maka itulah termasuk dalam silaturahim. Wa daf'il adha, wa daf'ul adha, wa bil jumlati iradatul khairi lahu wa daf'ul adha anhu, dan menolak kesakitan daripadanya, bihasbi taqati, sekadar termampu, bihasbi taqah, sekadar termampu. Maka apa saja yang kita buat tu, maka sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan kita telah menghubungkan silaturahim dengan orang tadi, kaum kerabat kita tadi. Wa adna darajati silatir rahimi, wa adna darajati silatir rahimi, empat mudhaf ilaih tu. Adna mudhaf, darajati mudhaf, wa mudhaf ilaih wa mudhaf, silati mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, ar-rahimi mudhaf ilaih. Tak ada tanwin semua tu. Adna darajati silatir rahimi, tarkul hajri, wasilatuha bil kalami walau bis salami, dan paling kurang darajat silaturahim paling kurang tarkul hajri, meninggalkan tidak bercakap. Al hajri itu maksud tak bercakap lah. Meninggalkan tidak bercakap, maksud apa? Bercakap lah. Tarki meninggalkan, al hajri tidak bercakap. Jadi maksudnya apa? Bercakap lah. Tarkul hajri mafhum dia bercakap orang tu. Kita bersembang dengan kaum keluarga kita tu, dengan ar-rahim kita tu, maka itu dah menunjukkan bahawasanya kita telah buat hubungan silaturahim dengan dia. Wasilatuha bil kalami, dan kita hubungkannya dengan bercakap, walau bisalam, walau bagi salam, assalamualaikum, mesej sepatah dekat Facebook, dekat WhatsApp ini. Okey, dan kalau benda tu ikut keadaan masa zaman, kalau sekarang ni pergi walimatul urus contohnya, itu salah satu benda yang kena buat lah. Kena buat. Kalau tak pergi tu boleh putus saudara. Kita pak saudara kita, anak dia nak kahwin, jemput kita, tiba-tiba kita tak datang, tanpa apa-apa sebab, itu memang putus saudara. Itu salah satu perkara yang kalau kita buat benda tu, kita sebenarnya telah buat perkara yang memutuskan silaturahim. Kita datang tu sebenarnya kita telah menghubungkan silaturahim dengan pak saudara kita. Jemput pun sama juga. Kita tak jemput, kita buat majlis kahwin, anak kita kahwin tapi kita tak jemput pak saudara kita tu, memang itu tak jemput tu sebenarnya kita dah buat satu perkara yang menyebabkan putus silaturahim. Okey, wa tahsulu qati'atur rahimi bitarkil ihsani ilaihi. Lawan dia pula tadi cerita macam mana bentuk silaturahim. Benda yang kita nak buat menyebabkan kita tu telah buat silaturahim. Yang bawah ni qati'atur rahim, putuskan silaturahim. Benda yang kita buat, apa yang kita buat menyebabkan perbuatan kita tu termasuk dalam qati'atur rahim. Apa dia? Yang pertama, tarkil ihsani ilaihi, meninggalkan buat baik kepadanya. Kepada kaum kerabat kita, al-hajri, tak bercakap dengan dia, wal isaati, dan buat buruk, wal muadati, bermusuhan, wa ghairi dzalik, dan macam-macam lagi lah. Maka kalau kita buat benda ni semua, maka sebenarnya kita telah buat perkara yang memutuskan tali silaturahim. Sebab itulah kena ziarah, sekali kena ziarah pak saudara, mak saudara, anak saudara kita sebagainya, anak kita, mak ayah kita dan sebagainya. Itu kena jaga. Jadi kalau anak bergaduh dengan mak ayah, tak bercakap dan sebagainya, tak tegur, semua tak buat, paling tidak anak tadi paling tidak buatlah sesuatu, bagi duit pada mak ayah bulan-bulan kalau dia bergaduh lah, supaya apa? Supaya kita tak termasuk dalam putuskan silaturahim. Bagi duit kat mak ayah, ataupun ayah bergaduh dengan anak, dia pulau anak tu sebagainya. Jadi anak tu apa nak buat? Dia hubungkan silaturahim dengan cara senyap-senyap. Paling kurang dia supaya dia tidak termasuk dalam wa'id hadis ini. Okey, hari ni macam-macam cara buat. Orang buat hari ni suka buat apa ni, sewa homestay, buat family day. Tu antara salah satu cara untuk kita hubungkan silaturahim, buat family day. Jadi dia akan merapatkan hubungan sesama kita. Okey, balik raya dan sebagainya tu termasuklah. Okey, putuskan silaturahim termasuk juga kalau dalam Facebook cerita buruk pak saudara kita semua. Itu semua salah satu cara, salah satu bentuk yang kita kata orang tu nak putuskan silaturahim dengan pak saudara dia, dengan anak saudara dan sebagainya. Cerita buruk dalam Facebook secara umum, terbuka, orang semua tahu. Okey, habis cerita tajuk tu. Kemudian yang ketiga, muka surat 96, last kalimah, yurshidu ilaihil hadith, petunjuk hadith. Harsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam loba, nak sangat untuk mengajar umatnya. Keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat-buat untuk mengajar umatnya.
termasuk harsu. Al-wa'idu syadidu liman qata'a rahimahu. Wa'id yang syadid kepada orang yang memutuskan silaturahim. Wujubu silaturahimi qati'atur rahimi minal kabairi. Putuskan silaturahim termasuk dalam dosa besar. Walaupun dosa besar, tapi dia tidaklah sampai orang tu sampai terus tak masuk syurga. Tak. Dia akan masuk syurga tapi mungkin lambat sikit dan sebagainya, kena azab dulu ke apa ke. Okey. Seterusnya al-aslah. Bayyin makna kalimati qati'. Apa maksud qati'? Ma maf'ulu qati' wa ma sirru hadfihi. Apa maf'ulu qati'? Rahim lah. Maf'ul dia rahim. Sirru hadfihi supaya apa? Supaya benda tu jadi, supaya dia umum, memberi makna umum. Mal muradu biqauli la yadkhulul jannata qati'un wa ala ma yuhmadu ma'ana al-hadith, dan di atas apakah ditanggung makna hadis ini? Wa bima tahsulu silaturahim wa qati'atuha, apakah yang boleh menghasilkan silaturahim dan memutuskan silaturahim, maksudnya amalan apa? Isyrahil hadith bi uslubika, syarahkan hadis, udhkur ma yurshidu ilaihi al-hadith. Okey, kharitat tafkir. Boleh baca terjemahan muka surat 97 ni, berkenaan dengan terjemah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memutuskan persaudaraan tidak akan masuk ke dalam syurga. Uqubatur rahim, apa dia, at-ta'rif bi rawil hadith ma'ani mufradat, sini ringkasan je. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat hadis ni, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang menghubungkan silaturahim, bukan saja dengan kaum kerabat, bahkan dengan kawan-kawan kita. Tengok kebaikan mereka, elakkan diri kita daripada jadi mata lalat, jadilah mata lebah, kerana ia salah satu cara untuk kita rasa senang dengan orang lain, dan dengan itu kita akan mudah untuk hubungkan silaturahim sama ada kaum kerabat ataupun dengan kawan-kawan kita sesama Islam atau bukan Islam, kerana akhlak tersebut mungkin akan melembutkan hati mereka yang tidak ingin kepada Islam, maka mereka akan nak kepada Islam. Jadi elakkan kita diri kita daripada jadi mata lalat, asyik tengok buruk orang, yang mana dengan sebab kita tengok buruk orang tadi, maka kita akan putuskan silaturahim dengan orang tadi, kerana kita beranggapan orang tu akan anggap buruk dengan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat manfaat. Wassallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.